Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala beri peluang dan beri tenaga kepada kita. Malam ni kita sama-sama dengar dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa, di tengah-tengah surah An-Nisa. Dan semalam kita baca dah di awal-awal surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni surah Madaniyah, diturun di Madinah. Ayat dia ada 170 ayat. An-Nisa makna dia orang perempuan. Jadi surah An-Nisa satu surah Tuhan letak nama orang perempuan. Ini satu kelebihan, satu apa dia ni kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada orang perempuan. Dalam surah ni banyak mengandungi hukum-hukum. Lebih-lebih lagi hukum hak keluarga, hukum hak anak yatim, hukum hak suami isteri, hukum hak apa dia ni mas kahwin, hukum hak harta dan sebagainya. Di antara pokok-pokok penting dalam surah ni yang pertama, Allah Ta'ala ada bicara hak harta anak yatim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit tayyib ila kepada akhir ayat. Jadi Tuhan kata, Tuhan larang kita orang duk cara anak yatim ni jangan duk makan harta anak yatim. Jangan duk campur harta anak yatim dengan harta kita. Lebih bagi orang bercara tu. Tapi kalau orang bercara tu kalau orang bercara anak yatim tu orang kaya, maka mengikut pendapat ulama dak ayat Quran kata la yakul minhu syai'a, tak boleh makan. Tak boleh makan walaupun sekadar makan upah pun tak boleh. Tapi kalau orang bercara anak yatim tu fakir, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau orang bercara anak yatim dia susah juga, maka dia boleh makan harta anak yatim sekadar apa dia ni dia usaha dia urus harta anak yatim. Tu pun khilaf pendapat ulama kata kalau dia orang bercara tu tekah dia bercara anak yatim tu dia susah, dia makan setengah-setengah harta anak yatim sekadar dia apa ni harga orang dia kerja. Bo dia kaya, bo dia ada duit, dia ada lega longgar malah, duit dia banyak. Khilaf pendapat kata kena bayar kelik dah harta anak yatim tu. Nah, itu pun ada dua pendapat. Setengah kata tak ada kena bayar sebab itu adalah yang makan harga upah dah. Setengah pendapat kata kena bayar harta anak yatim. Sebab ada harta anak yatim ni dia boleh makan kerana darurah ya. Kerana darurah. Setengah ulama banding serupa dengan makan bakar. Kita orang haram makan bakar, makan barang mapuh. Tapi kalau capek, kalau darurah terpaksa kena makan kerana terpaksa. Juga harta anak yatim setengah pendapat ulama kata baru ada maka kena bayar kelik. Khilaf pendapat ulama yang katanya beratnya harta anak yatim. Yang kedua, di antara isi dalam surah An-Nisa hak isteri, suami isteri, hak keluarga. Setengah daripadanya fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Lala Islam izin orang lelaki boleh nak kahwin 2, 3 dan 4, tak lebih pada tu. Nah, lebih pada tu tak boleh. Nak tiru sunnah Nabi tak boleh sebab Nabi ni mengikut Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menikah semua 15 orang. Nabi menikah 15 orang. Tapi hidup sekali dengan dia 13. Beripung sekaligus 11 orang isteri Nabi. Hari Nabi mati tu tinggal 9 orang. Nah, ni khah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ada juga setengah-setengah pendapat, khususnya pendapat satu fuq daripada Syiah, dia kata boleh juga nak hipung orang perempuan ni isteri lebih pada 4 sepong Nabi. Ada juga pendapat tu zahir gitu. Nah, tapi hak mengikut jumhur ulama tak boleh orang lelaki nak hipung isteri lebih pada 4. Itu ada dalam surah ni. Dan ada juga dalam surah ni hak belanja isteri. Tiap-tiap orang lelaki nak menikah, nak kahwin, wajib atas dia ni kena beri mahar, kena beri sadaq, kena beri belanja pada isteri. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, kena beri. Sebab orang jahiliyah dulu dia menikah orang perempuan tak kena beri belanja. Orang perempuan ni sepang bukan orang zaman dulu. Orang jahiliyah. Islam mari akad tarah orang Islam, orang perempuan biar ditinggi. Di antara tu hak akadnya dalam surah ni juga ada cara hafsaqah. Hafsaqah. Miras pusaka. Lebih-lebih lagi ayat 11, 12 dan ayat 170 ni akhir surah An-Nisa. Ayat pusaka dengan pusaka. Nah, orang mati waris-waris polisnya anak, dalam tu ada seksuan, ada kanisa, ada bolok punhan, ada corona, ada belaka. Nah, Islam ni. Jadi kenapa? Karena dulu orang musyrikin, orang jahiliyah, bahawa orang mati sore-sore dia beri pusaka kepada orang tua-tua ya. Orang tina tak boleh angkat pusaka yang main dulu, budak-budak boleh angkat pusaka. Jadi orang gagah ya. Sebab dia akan kata, dia boleh orang boleh angkat pusaka, orang boleh jaga kabilah, orang boleh jaga keluarga. Orang tina tak boleh angkat pusaka sebab dia orang kena jaga dia. Nah, orang tina tak boleh angkat pusaka, nama jahiliyah. Budak tak boleh, dia orang tua-tua. Maka tu satu ayat dalam surah An-Nisa boleh berlaku. Orang tina boleh, budak boleh, orang tua boleh mengikut qadar dia. Nah. Hafsaqah ni ilmu faraid ni satu ilmu penting dalam Islam. Mengikut hadis Nabi bersabda ta'allamul faraid. Hendaklah kamu belajar ilmu faraid bagi pusaka ni. Wa'allimuhu annas mukna ajar manusia berhenti. Gerti dah ajar orang berhenti. Fa innahu nisful ilm. Maka sungguhnya pusaka ilmu faraid ni setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu ni ilmu hak orang pakat lupa. Ilmu mula-mula sekali orang nak lupa iaitu ilmu faraid. Wa huwa awwalu syai'in yanza'u min ummati, iaitu ilmu awal-awal yang dicabut daripada umatku. Maknanya orang tak ada amal. Orang tak reti, banyak tak reti, banyak ada reti pun tak amal. Setengah daripada isi surah ni nya sakut paut dengan mahram. Nikah orang lagu mana tak boleh nikah dengan kita, termasuk mak, adik, anak, cucu, cicit, pak saudara, mak saudara dan sebagainya. Mahram dalam Islam. Susu, mak susu, menantu, tok tua dan sebagainya. Kesemuanya ada sakut paut dengan keluarga dalam surah An-Nisa. Dan laginya dalam surah An-Nisa Tuhan cara juga haram makan harta orang dengan cara tak halal, cara batil, cara haram. Nah, Tuhan larang. Tu cara tidak syarak seperti makan riba, tinah orang, zalim orang, judi dan sebagainya, semua ada sebut dalam surah An-Nisa. Dan setengah daripadanya lagi Tuhan sebut nizam usrah, cara peraturan dalam keluarga. Apabila nikah kahwin dah dalam keluarga lah mana cara dia. Biar dia diwarna, biar dia lunak, biar dia ketua, biar dia rakyat. Dalam Islam ni letak orang lelaki suami jadi ketua dalam rumah tangga. Dialah jom betul isteri dia. Kalau isteri dia belak tak betul, pada bahasanya kalau lelaki tak betul biar nak betul. Nah, dalam Islamnya raisuha, lelaki sebagai rais retina, ketua, wa kabiruha, pemimpin, wal hakimu alaiha, orang juga jadi hakim tah retina, wa muaddibuha, orang tu nak fikir retina kalau retina salah. Betul orang lelaki ni kena ada ilmu, kena ada kekuatan. Betul dengan Tuhan kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawamu di sini bukan gagah tubuh badan. Gagah di sini, qawamu di sini maknanya jadi ketua. Kena hebat, lebih hebat pada orang lelaki, orang perempuan, lebih ilmu banyak lebih pada orang perempuan. Di antara hebat lelakinya
Nabi-nabi tak ada orang tina. Semua nabi orang yata. Orang kehebatan orang lelaki. Nak jadi tu qadi tak boleh orang tina. Ni kerja orang lelaki. Mana ada setengah-setengah kerja tugas-tugas yang orang perempuan tak boleh jadi dalam Islam. Dan orang perempuan ni dalam keluarga, dia wajib kena taat kepada suami dia, kepada ketua dia. Habis itu dalam Islam sebut fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Orang Tuhan sebut dalam ni di antara sifat-sifat orang perempuan salihah. Di antara perempuan salihahnya ada sifat dia 3. Mengikut hadis Nabi. Nabi kata khairun nisa, sebaik-baik orang perempuan iaitu orang perempuan mana 3 sifat dia. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila mu tengok ke dia, mu rasa seronok. Tak ada rasa bulu perut, tak ada rasa bulu mata dak. Yang kedua, apabila mu perintah apa ke dia, wa idza amartaha ata'atka. Dia taat kamu. Ni di antara sifat-sifat perempuan salihah. Dan yang ketiga, wa idza ghibta anha. Apabila mu raih daripada dia, makna mungkin tak ada rumah. Mungkin kanak-kanak musafir, hafizatka fi nafsiha wa malika. Dia jaga tubuh dia dan jaga hartamu. 3 ni sebagai apa dia ni? Alamat-alamat sifat-sifat perempuan as-salihah dalam Islam. Dalam surah ni juga Tuhan royak hak Allah Taala dan hak hamba. Kita dengan Allah Taala ni kenalah mana tugas kita. Di antara tugas kita dengan Allahnya, kena beribadat kepada Allah, jangan syirik dengan Allah. We yakin kata Tuhan lah yang jadikan kita, Tuhan we rezeki pada kita, Tuhan we segala-gala nikmat pada kita. Ni kewajipan kita kepada Allah Taala. Lepas pada tu, kewajipan kita juga kepada al-walidain, dua ibu bapa. Juga sebut dalam surah ni. Kewajipan dengan Allah, kewajipan dengan manusia, termasuk ibu bapa kena buat baik. Lepas pada ibu bapa tu waris warah kerabat, waris warah suami apa ni ya, lelaki dan perempuan. Dan laginya jiran. Dari jiran dan sebagainya. Dan laginya apa dia ni? Duyuf, tetamu dan orang musafir dan sebagainya. Dari ayat ni Tuhan galak suruh kita ni nafkah, tolong, bantu, buat baik kepada orang-orang susah. Misalnya ada satu dalil Nabi kata dalam hadis, Nabi kata mazala Jibril yusini bil jar. Nabi kata Jibril ni acak benar mari pesan pada aku suruh baik pada jiran. Acak ya hajire. Hingga Nabi kata aku perasa-perasa kata seka kata bahawa mati pia-pia dalam ramai-ramai ni jiran boleh makan pesaka. Seolah-olah lagu tu. Tak boleh makan sungguh, tapi dia pesan banyak doa. Kuat doa sampai berasa kata boleh makan pesaka. Hajiran. Nabi sabda lagi la yashba ar-rajulu duna jarihi. Lelaki seorang lelaki tak boleh dia nak kenyang dalam hajiran yang lapar. Ni kewajipan kita dengan jiran. Satu kali Siti Aisyah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku ada 2 orang jiran. Jiran mana aku nak uji makan, nak uji ke dia? Nak pilih pihak mana?" Tanya Nabi. Nabi jawab, "Ila aqrabihima minka baban." Mu kena uji kepada jiran hak dekat dengan rumahmu dulu. Hak pintu yang pintu mu dekat dulu. Hak tu lebih tu mu kena uji. Yang dak lakah uji hak raya dulu tak boleh. Juga dalam Islam nanti berat benar hak wa ma malakat aymanukum, hamba. Dalam tak ada hamba, dulu ada hamba. Hamba ni penting. Dalam masa Nabi dekat-dekat nak mati, dekat dapat nak wafat, Nabi ni dia sakit nak mati, dia pesan 2 perkara hak besar-besar masa dekat nak mati. Satu, as-salah semaya. Sebut semaya acak kali. Yang kedua lepas pada semaya, wa ma malakat aymanukum, sebut hamba. Jaga malak semaya tu, jaga malak hamba-mu tu, jangan duk hina dia, buat nyanyi dia, buat zalim dia. Nabi akhir-akhir hayat Nabi dia sebut 2 perkara ni banyak. Nak ayat tu besar. Dan laginya dalam hal Tuhan suruh buat baik pada ibu bapa, buat baik pada waris-waris, jiran-jiran, orang musafir dan sebagainya. Dalam hal tu Tuhan sebut di belakang ayat, Tuhan murid orang bakhil.
orang bakhil, susu, tak boleh nampak kata nikmat tu bagi dia. Dalam Islam ni kalau tu bagi nikmat apa kena boleh nampak. Nah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Boleh ke apa tu bagi kebaikan pada kita kena boleh nampak. Nah, kena royak orang boleh tahu boleh. Kita ni pelak kalau tu bagi nikmat kita senyap. Buat tu bagi susah tu baru kita geger. Dia terbalik. Hak sungguh dia kena balik. Buat susah tu senyap. Mengadu hal pada Tuhan tu hak sungguh. Bahawa senang ni we orang dah ramai-ramai kita senang. Tapi tu dalam adat adalah orang Islam kita ada bakwah, ada jamu tu, jamu ni, jamu kami, jamu nasi, jamu bubur, jamu apa, jamu orang. Alamat kata kita ada nikmat. Nah. Satu hadis Nabi, ayyudain adwa minal bukhli. Nabi murid orang bakhil. Nabi kata tak ada dah penyakit hak lebih berat, lebih teruk daripada bakhil. Nabi pun satu penyakit bakhil ni. Nah, satu penyakit berat. Nah, pasti payah ubat penyakit bakhil. Dan orang bakhil ni seolah-olah kata dia kufur nikmat Tuhan. Dia kufur nikmat Tuhan. Dia terlupa Tuhan bagi dia. Dia terlupa atas harta Tuhan. Kalau beri pun, kalau dia keluar harta juga pun, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, ya riya, nak nunjuk kalau ya wi, kalau itu tak wi. Saya kalau wi nak nunjuk, nak buh nama lah, nak naik pai lah, nak gapo. Nah, semua tu bukan kerana Allah Taala. Akhir sekali dalam ayat ni Tuhan royak akibat orang kafir dan akibat orang mukmin. Dia taat pada Allah, hujung jatuh ialah mana? Dia deraka pada Allah, akhirlah mana? Nah, dan dia biasanya jadi munafik biasa mana? Nah, ada cerita dalam akhir-akhir surah. Di antaranya orang-orang kafir dengan ayat Allah, kufur dengan ayat Allah, Tuhan janji kata nak bunuh neraka. Saufa nuslihim nara. Lahna lah neraka. Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali kulit dia ni hangus, badalnahum juludan ghairaha. Tuhan ganti kulit lain. Bakar sekali hangus, hancur. Jadi hitam gap. Tu ganti kulit lain liyazuqul azab, supaya nak boleh kecak. Lagu berasalah nak azab Allah Taala. Nah. Itu azab orang kafir. Setengah-setengah pendapat ulama kata sehari-hari itu kulit dia saling semua, saling sampai 70,000 marrah, 70,000 kali sehari. Tak gelak lagi. Nah, sehari-hari apa maksud nak apa hari? Kena bakar hancur maya di semula dan sebagainya. Sebaliknya kalau orang beriman dan orang beramal soleh, Tuhan akan buat syurga. Di syurga ada sungai berlari, kekal dalam syurga. Dalam syurga ada azwaj mutahharah, ada isteri yang cuci. Ni itu riwayat isteri ahli syurga. Cucilah anak. Cuci di sini maksud dia tak ada marihe. Orang perempuan dalam syurga tak ada he. Tak ada marihe, tak ada api merah, tak ada nifah, tak ada bau busuk, tak ada ni, tak ada akhlak bodoh, tak ada sifat kurang, tak ada kecil berak, tak ada beranak, tak ada belaka. Benar habis macam-macam tak ada. Itu di antara balasan Allah Taala dalam syurga. Dan akhir sekali sifat orang munafik. Ada ayat sebut innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sifat orang munafik, dia berasa kata dia tipu Tuhan. Sifat dia lah no, wa idza qamu ila shalah, apabila dia bangun semaya, qamu kusala, semaya pesi malah. Sifat dia semaya juga tapi malah. Yura'unan nas, nak tunjuk pada orang kata dia semaya. La yazkurunallaha illa qalila. Dia semaya pun tak ingat Tuhan, malaikat ingat uduh-uduh itu ya. Kita beringat takut-takut termasuk dalam golongan orang munafik. Sifat dia muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Orang hidup waweh. Kek tu, kek ni. Ulama banding orang munafik supaya orang jemerai air. Orang munafik, orang kafir, orang mukmin supaya orang jemerai air. Ada dalam kitab banding. Lagu mana? Orang mukmin ni dia jemerai air siapa di sana. Dia berenai air laku sungai siapa di sana. Dia tak ada waweh apa, yakin lepas sana. Orang munafik ia laku sungai berenai siapa tengah bersalah. Dengar orang kafir panggil di tepi tu, dia paling lenong. Tengok orang mukmin di sana dia paling lenong, jadi bersalah tengah-tengah. Akhir sekali ulama kata tergelar di tengah tu. Nah, siapa tepi sana bedak, lek numpung
mari dah jadi di tengah air, tengah sungai, tenggelam hatu. Dengan sebab dia dak wawih. Nak gi kok nu kan nak gi kok ni. Ada apa orang munafik tak je merain mula kita. Dia tak lakuh mula tu orang kafir. Orang lakuh lepas tu orang mukmin, orang tenggelam tengah sungai tu, iaitu orang munafik. Jadi dia salah apa? Kan nak turut orang munafik, kan orang nak turut orang kafir, kan nak turut orang Islam. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kesemua itu Allah Taala lah kuasa nak sesat manusia. Allah Taala nak sesat manusia. Allah Taala nak beri petunjuk, boleh hidayah manusia. Mudah-mudahan kita berdoalah pada Allah Taala, semoga kita menjadi orang mukmin yang sungguh-sungguh mukmin kepada Allah dan kejar iman kita kepada Allah Taala sampai kepada kita temu ngadu di akhirat insyaallah taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.